This call is now being recorded. Okey, selamat tengah hari 1 Omega. Boleh dengar suara saya? Sean Yan Lee. Okey. Boleh. Wen Hui. Okey, bagus. Terima kasih Wen Hui, Chan Lee. Okey, terima kasih. Dan boleh nampak saya punya display. Boleh. Boleh juga ya. Internet okey kah? Boleh. Tadi slow. Tadi sangat slow. So saya tak buka kamera lah. Saya tak payah buka kamera. Boleh dengar bunyi saja okey. Ya. Ada lagi yang mau masuk? Okey, tak apa. Kita buat sekejap sajalah hari ni ya. Sebab saya penat lah, mata pun penat, kamu pun letih kan. Hari ni banyak kelas online kah? Nevia? Ada banyak online? Banyak kerja kah? Willy? Yan Lee? Banyak, ayo banyaknya. Okey, tak apa. Kita belajar sedikit saja hari ni, nanti kita sambung, okey? Jangan risau ya. Relax saja dulu ya. Kamu buatlah ya. Kamu kalau boleh buat mana yang mampu sajalah ya. Sebab sekarang susah ya nak belajar online apa, saya pun pening kepala ni. Pun cikgu pun ada 2, 3, 4 kelas satu hari. Tak apa, kita mula ya. Boleh ya? Lah. Yang lain okey? Yang lain boleh dengar? Jason, Nevia, Hui, Yan Lee. Ya. Okey. So, kita sudah habis, boleh mula ya. Kita sudah habis bab 6. Bab 6 ini kita belajar tentang benda ataupun bahan ya yang ada di dalam dunia ini. Jadual berkala. Okey. Contohnya boleh dibahagikan kepada 3 ya. Satu unsur, satu lagi campuran, dan satu lagi sebatian. Masih ingat lagi? Bab 6 ya. Bab 6. Saya boleh tuliskan di sini. Okey, contoh sini ya. Bab 6. Kita ingat baliklah ya kelas ya. Kita ingat balik. Bab 6. Okey. Warna hitam. Bab 6. Kita ingat balik sekejap saja. Kita belajar tentang jadual berkala. Okay. Jadual berkala. Apa yang kita dah belajar? Unsur. Dan ada campuran dengan sebatian. Ini kita belajar. Betul? Unsur, campuran dengan sebatian. Internet pun agak slow lah hari ni ya. Dan unsur ini boleh bagi kepada 2 lagi. Kalau kamu masih ingat. Siapa boleh beritahu? Satu unsur apa? Saya bagi satu contoh logam. Satu ya. Logam. Satu lagi apa? Siapa boleh beritahu? Internet slow juga lah sedikit ya. Satu logam, lagi satu apa? Bukan logam. Chong Yan Lee. Ya, betul. Bukan logam. Okey, satu logam dan satu bukan logam. Dan bukan logam ini contoh logam ini contohnya apa? Logam ini contohnya besi. Ya.
aluminium. Aluminium. Okay. Bukan logam ini contohnya oksigen. Contohnya sulfur. Ini contoh bukan logam. Okay. Dan campuran pula. Campuran pula, apa maksud campuran? Campuran ini contohnya dia campuran ini ialah unsur ataupun sebatian yang bergabung secara fizikal. Masih ingat lagi dia bergabung secara fizikal kan? Macam contohnya air batu campur itu. Air batu campur. Dan sebatian pula ini ya. Okey, saya dua ni lah letak bawah ni senang. Okay. Campuran ini unsur ini. Ada. Okey. Yang ni ialah unsur ataupun bukan unsur sebenarnya. Campuran ini ialah lebih dari satu unsur atau sebatian bergabung secara fizikal. Ini campuran. Kalau sebatian sama juga. Lebih dari satu unsur atau sebatian bergabung secara kimia. Nampak dia punya beza dia sini ya. Satu dia kata dia bergabung secara fizikal dan satu dia bergabung secara kimia. Okay. Dan campuran dan unsur ini boleh dipecahkan ke tidak boleh dipecahkan? Ya, dia boleh dikatakan apa ni? Kalau tengok balik soalan itu dia boleh diasingkan ya. Dia boleh diasingkan. Masih ingat lagi? Macam campuran tadi. Kalau campuran dia ada 7 cara. Ya. Macam sebatian tadi dia ada 1 cara sajalah. Okey. Ini bab 6. Sekarang kita akan cuba masuk bab 7. Okey. Bab 7 ni mudah saja. Tengok, boleh juga tengok buku teks. Buku surat 196. Kita belajar tentang benda yang paling banyak ada di sekeliling kita. Iaitu apa lah? Kita belajar tentang udara. Ya, udara ini penting ke tidak penting? Udara ini sangat penting ya. Sebab dalam udara ada oksigen. Dan kita perlukan oksigen untuk bernafas. Ya, kalau tidak ada udara, kita tidak boleh hidup. Sebab kita tidak boleh bernafas. Ya, dalam badan kita ada paru-paru. Dan paru-paru ini dia terima oksigen daripada udara. Boleh faham ini? Boleh mula? Tolong respon. Boleh. Yang ni saja boleh. Yang lain-lain saja tidur. Sajalah respon. Barulah saya sekarang cakap seorang-seorang. Okey. 7.1. Kita akan belajar tentang komposisi udara. Apakah maksud komposisi? Komposisi. Apa ni komposisi? Komposisi ni ataupun dalam perkataan yang lain kita panggil dia sebagai kandungan.
Naik atas turun bawah. Mana dia? Troli. Ataupun kita panggil dia sebagai kandungan. Tak boleh juga. Dipanggil sebagai kandungan ya, komposisi ini juga dipanggil sebagai kandungan. Dan ini di dalam udara ni ada apa? Panggil kandungan ya. Kita teruskan ke bawah. Saya nak cakap pasal banyak. Okey. Boleh nampak ke tidak udara telah? Dia kata di sini. Macam sekarang. Ada atau tidak udara di sekeliling kita? Ada ke tidak ada udara? Tolong jawablah. Yan Lee. Ada udara di sekeliling kita. Betul. Yan Lee, boleh nampak ke tidak nampak udara? Boleh nampak ke tidak nampak? Senang kamu on mic sajalah. Saya tanya nampak tak nampak saja. On mikrofon sekejap saja. Boleh nampak ke tak boleh nampak? Yang Lee kata tidak boleh nampak. Memang kita tak nampak udara. Tetapi kita boleh rasa ke tidak udara ini? Boleh rasa udara? Boleh rasa tak udara? Yang ni lagi. Boleh rasa ya, bagus. Kita boleh rasa udara sebab cuba kamu buka kipas ataupun buka aircon, rasa sejuk kan? Itu boleh rasa lah. Udara ni biasanya kita tidak boleh nampak tapi kita boleh rasa. Ya. Contohnya kalau udara yang bergerak kita panggil angin. Macam contoh kalau kamu buka kipas kan, kamu panas, kamu buka kipas angin dan kamu boleh rasa. Ya, boleh rasa angin itu. Dan itu merupakan ciri-ciri udara. Okey, terus saja yang penting. Terus yang bawah ini. Ini yang paling penting. Ini yang kita panggil dia sebagai komposisi. Kita panggil dia sebagai komposisi udara. Ini yang kita panggil sebagai komposisi udara. Ini kita panggil dia komposisi. Dia dalam carta apa ni kita panggil dia? Dia dalam keadaan carta pi. Komposisi udara. Komposisi udara. Ada berapa? Paling banyak di dalam udara, ini kena ingat ini mesti kamu ingat. Yang pertama ialah nitrogen. Okey. Kalau orang tanya berapakah komposisi nitrogen, berapa peratus oksigen, kamu cakap nitrogen ini yang paling besar di dalam udara. Gas nitrogen ada 78%. Ya, boleh ya? Okey, apakah gas yang kedua terbesar? Gas yang kedua terbesar ialah gas oksigen. Berapa peratus? 21%. Okey. Oksigen masih ingat lagi? Oksigen ini penting sebab oksigen ini kita perlukan oksigen untuk hidup, untuk bernafas. Kalau tidak ada oksigen, maknanya dia kita akan lemaslah, kita tidak boleh hidup. Nombor 2 ni sangat penting ya. Okey. Yang ketiga ialah kita panggil dia bahan-bahan lain dan gas nadir. Bahan-bahan lain dan gas nadir. Tak banyak, lebih kurang 0.97% saja. Dan yang keempat ialah karbon dioksida, lebih kurang 0.03% sahaja di dalam udara. Okey, ini kamu kena ingat. Ini kena ingat sampai kamu form 5 nanti. Ya, komposisi udara. Okey, kalau kamu tengok nombor 3 ini, dia ada tulis di sini bahan-bahan lain. Nampak di sini ya. Dia ada tulis bahan-bahan lain. Kamu rasalah, saya tulis sini dulu kamu rasa apa bahan-bahan lain yang ada di udara? Cuba kamu fikirkan, ada idea tak? Apa dia bahan-bahan lain
yang ada di dalam udara. Nombor 1, kamu rasa apa? Apa bahan-bahan lain itu? Selain daripada karbon, argon. Okey. Okey. Argon ini kita panggil gas nadir ya. Argon. Okey, betul juga tu yang dicakap tadi, argon. Argon ini gas nadir. Okey, saya buat lagi satu lah di sini ya. Argon ini contohnya, padam sekejap. Okey, macam gas nadir ini, yang nombor 1 ni ialah argon tadi. Betul lah. Ini gas nadir. Okey. Bahan-bahan lain. Okey, saya bagi satu contoh lah ya. Kalau bahan-bahan lain, mungkin ialah kita panggil dia debu. Ataupun mungkin ada habuk. Dan nombor 3, ini tak banyak lah ya, maksud dia tidak terlalu banyak di dalam udara. Dan mungkin ada apa lagi ya, kalau debu asap. Asap, debu habuk, dan mungkin ada bakteria. Ataupun apa sekarang ini. Ataupun mungkin ada virus lah, tapi tak banyak lah kan. Ya. Itu sebab macam sekarang ini COVID kan. Kamu keluar pakai topeng muka. Bukan apa, takut ada virus di dalam udara. Mungkin tak banyak. Kalau tempat yang tak ramai orang, mungkin tak ada lah kan. Kalau tempat yang ramai orang, macam contoh kamu pergi tempat yang bersesak ramai orang, ya, mungkin ada bakteria dan mungkin ada virus di dalam udara. Ini yang dikatakan sebagai bahan-bahan lain. Ini yang dikata sebagai bahan-bahan lain. Ini dipanggil bahan-bahan yang lain. Boleh ya? Ini kita panggil sebagai bahan-bahan lain. Boleh faham ya? Okey. Alright. Ini kena ingat. Nanti saya suruh lukis. Kamu lukis ini dalam buku latihan. Ya? Ini ada tulis. Apalah. Saya lupa nak tengok. Ini pun ada tulis. Mikroorganisma dalam udara kan. Macam virus, bakteria. Sebab boleh dapat sesama ya. Boleh orang kata, boleh. Kalau kita kena, boleh dapat sesama di sini. Ya? Boleh faham? Boleh ingat yang ni? Boleh ya? Okay, kita sambung lagi. Yang ini saya langkau dulu, saya skip dulu yang ini. Terus kepada muka surat 198. Okey. Dia tanya kamu soalan ini, adakah udara satu campuran? Dan jawapan dia ialah ya, ya. Kalau kamu tengok dalam buku ini, udara ialah satu campuran. Okey. Udara ialah campuran. Masih ingat lagi apa itu campuran? Bab 6 kan? Masih ingat lagi bab 6 apa itu campuran? Kawan ini tanya, dia udara ini campuran ke sebatian? Jadi kamu kena jawab ya, udara ialah sejenis campuran. Okay, udara ialah campuran. Masih ingat lagi campuran ya? Campuran maknanya dia boleh dipecah-pecahkan. Okay, macam oksigen dengan karbon dioksida itu boleh dipecah-pecahkan ya. Okey. Seterusnya. Kepentingan gas dalam kehidupan seharian. Mengapakah gas ini sangat penting? Okey. Paling penting gas ialah macam contoh macam saya cakap tadi, gas oksigen tadi ya. Sebab gas oksigen ini dia perlukan untuk kita bernafas. Okey. Bukan saja untuk bernafas. Kalau kamu tengok gambar ni,
untuk pembakaran juga memerlukan oksigen. Okay. Bukan setakat bernafas tetapi untuk bakar. Kalau tak ada oksigen, dia tidak boleh terbakar. Okay. Kita tengok dulu seterusnya kepentingan gas. Okay. Oksigen. Kita tengok yang pertama. Ini muka surat 199. Dia ada bagi 4 jenis gas di sini ya. Dia cuma ada bagi 4 jenis gas. Yang pertama ialah oksigen. Okey. Gas yang pertama ialah gas oksigen. Yang kedua ialah karbon dioksida. Yang ketiga ialah nitrogen. Dan yang keempat ialah gas nadi. Ketiga empat gas ini dia ada kepentingan dia sendiri. Okey. Kita tengok yang pertama, oksigen. Okey. Mana dia? Alright. Okey. Gas oksigen ini kenapa dia penting? Yang pertama, untuk pernafasan. Yang kedua, untuk pembakaran. Yang ketiga, untuk timpalan. Dan yang keempat, untuk penyediaan pelbagai sebatian. Ini kepentingan. Tapi yang paling penting ialah pernafasan lah ya. Yang paling penting di sini ialah pernafasan dan pembakaran. Okay. Alat karbon dioksida pula, apa contoh kepentingan dia? Satu, fotosintesis ya, untuk membuat minuman berkarbonat, dan kemudian alat pemadam api. Jadi contoh gas karbon dioksida kepentingan. Okay. Yang ketiga, gas nitrogen. Gas nitrogen ni apa penting dia? Untuk menghasilkan asid nitrik dan amonia. Ya, amonia ni contohnya yang berada di dalam klorok lah ya, untuk pembersihan. Kita nitrogen dan nitrogen sebagai agen kinetik. Kemudian yang last sekali ialah gas nadi, digunakan sebagai belon untuk udara dan belon tadi cuaca. Dan di dalam gas neon digunakan sebagai lampu. Dan gas argon digunakan untuk mengisi mentol. Ini contoh-contoh kepentingan gas ya. Kamu boleh baca sendiri nanti. Okey. Ada soalan? Tidak ada ya. Okey, kemudian kita akan tengok apa yang kita kata sebagai kitar karbon dengan kitar oksigen. Apa maksud kitar? Ya, kitar ini maksud dia siapa yang menggunakan gas dan siapa yang menggunakan oksigen. Kita tengok yang pertama dulu, kitar karbon. Okey, kitar karbon. Saya boleh besarkan, kurangkan besar sedikit yang ini. Ini muka surat 200 ya, muka surat 200. Dan, okey, saya akan terangkan ini kitar karbon dahulu ya. Okey, ini kitar karbon. Senang beginilah. Okey, saya bagi kamu yang paling mudah lah ya. Sebelum ini kamu boleh baca sendiri, saya bagi kamu yang paling mudah. Nanti pening kepala pula nanti. Okey. Okey, tengok sinilah senang. Okey, yang pertama ialah kitar. Kita ambil yang pertama dulu ya, kitar karbon. Kitar karbon. Boleh nampak? Boleh nampak ya? Ini adalah kitar karbon. Yang pertama.
Okay. Saya ambil contoh macam ini saja. Okay, saya ambil contoh macam ini saja. Ya. Yang paling mudah saya boleh beritahu, yang pertama di sini ada pokok. Saya boleh lukiskan pokok. Ini pokok. Contohlah. Ini pokok ataupun tumbuh-tumbuhan. Okay. Tumbuh-tumbuhan lah. Dan yang di sini ialah manusia. Contohlah. Ini tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Dan ini adalah manusia. Okay. Ini yang paling ringkas ya. Ini yang paling ringkas. Senang saja. Okey. Ini yang paling ringkas ya. Kalau kitar, apa maksud kitar ini? Kita tengok manusia dululah. Manusia perlukan gas apa? Dan dia keluarkan gas apa? Siapa boleh beritahu saya? Manusia dia perlu bernafas kan? Bernafas. Bernafas, dia perlukan gas apa? Dia mestilah bernafas, maksudnya breathe in. Dia inhale apa? Gas apa yang masuk ke dalam badannya? Untuk manusia. Kita perlukan gas apa? Gas karbon dioksida ataupun oksigen. Kita perlukan apa gas? Lah, kalau bernafas. Gas mana yang masuk? Gas oksigen ke karbon dioksida? Yang ni gas oksigen. Bagus. Ya. Jadi kalau oksigen ni saya gunakan pen biru. Saya gunakan pen biru. Bernafas kita mesti ada oksigen. Okay. Kemudian kalau keluar gas apa? Keluar mestilah gas karbon. Saya tulis dulu ya. Karbon dioksida. Okay. Maknanya kita masuk, kita bernafas, masuk gas oksigen dan keluar karbon dioksida. Ini untuk bernafas. Ini paling asas, paling basic sekali. Okay? Dan apa maksud kitar? Kitar. Ini kitar. Apa maksud kitar? Kitar ni dalam bahasa Inggeris kita panggil cycle ya. Saya cuba ambil dulu ya. Saya cuba lukiskan dulu. Boleh besarkan lagi sedikit sini. Okey, warna merah. Karbon dioksida. Dia keluar daripada manusia kan. Okey. Tengok sini betul. Keluar dan pergi ke pokok. Okey. Dan daripada pokok dia pergi ke manusia. Ini yang paling simple ya. Padam dulu. Oh, banyak. Dan daripada pokok dia pergi kepada manusia. Merah ni apa tadi? Karbon dioksida. Dan kalau biru tadi oksigen. Okey. Oksigen pula dia terbalik. Okey, oksigen pula dia terbalik ya. Kita perlukan ni. Merah ini oh, salah. Okey. Ini kita pakai warna biru sebenarnya. Biru. Okey. Biru sini dia akan keluar pergi ke manusia. Ini yang panggilkan kitar.
Ini yang kita panggilkan kitar. Ya. Nampak di sini, ya. Ini merupakan oksigen. Yang biru ni adalah oksigen. Ya. Yang merah ini ialah carbon. Yang merah ni adalah carbon dioksida. Okey. Apakah nama proses? Nama proses yang apa ini? Manusia keluarkan karbon dioksida, nama proses dia ialah respirasi. Ya. Nama proses dia ialah respirasi. Okey. Dan pokok ini dia keluarkan oksigen, apa nama dia? Fotosintesis. Kita ingat lagi ni. Ya, satu fotosintesis. Fotosintesis ini dia menggunakan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Dan manusia respirasi dia keluarkan karbon dioksida dan menggunakan oksigen. Okey. Fotosintesis digunakan karbon dioksida dan dikeluarkan oksigen. Ini contoh yang paling mudah untuk kamu faham kitar karbon. Kitar karbon dengan kitar oksigen. Okey. Faham ya? Dan kalau kamu tengok dalam buku teks ini dia lebih orang panggil kompleks sikit lah. Okay. Kita tengok balik di sini. Ini dalam buku teks ya. Okey, yang tengah ni ada tumbuhan hijau dan warna biru ni adalah apa? Warna biru ini dia menggunakan karbon dioksida dan yang warna merah ini dia mengeluarkan ataupun membebaskan karbon dioksida. Okey. Macam haiwan. Haiwan ini dia mengeluarkan karbon dioksida, proses apa? Respirasi. Okey. Tumbuhan hijau juga dia mengeluarkan karbon dioksida sebab dia warna merah ya. Dia keluar karbon dioksida. Okey, proses apa? Respirasi. Cuba kamu tengok dalam gambar ini. Dalam banyak-banyak proses, cuma ada satu proses saja yang dia menggunakan karbon dioksida. Cuba tengok proses mana yang guna karbon dioksida. Cuba tengok garisan yang berwarna biru. Macam kalau perebutan dia guna karbon dioksida. Respirasi dia bukan menggunakan dia mengeluarkan karbon dioksida. Perebutan dia bebaskan ataupun dia keluarkan karbon dioksida. Okay. Dia keluarkan karbon dioksida perebutan. Respirasi pun dia keluarkan karbon dioksida. Respirasi untuk pokok pun dia keluarkan karbon dioksida. Pembakaran bahan api pun dia keluarkan karbon dioksida. Hanya satu proses saja yang menggunakan karbon dioksida. Apa nama proses dia? Iaitu nama proses dia ialah kita panggil sebagai fotosintesis. Fotosintesis dia guna karbon dioksida. Apa nama proses dia? Fotosintesis. Okay. Ini yang kita panggil sebagai kitaran. Macam pokok ini dia gunakan karbon dioksida, dia semasa fotosintesis dan dia keluarkan karbon dioksida semasa respirasi. Dan dia pusing-pusing lah ni, kita panggil kitaran, dia berpusing saja prosesnya. Kita faham ini ya? Ini adalah karbon, ini adalah kita karbon. Okay. Next one, last, kitar oksigen. Apa itu kitar oksigen? Pergi kepada muka surat yang sebelah. Ini adalah kitar oksigen. Kitar oksigen pula, kamu kena faham dulu apa yang berwarna merah ni dan apa yang berwarna biru.
Yang warna merah ini ialah menggunakan oksigen. Okey. Maknanya proses apa yang menggunakan oksigen? Kita tengok yang pertama dulu. Yang menggunakan oksigen ialah, yang pertama ialah respirasi. Yang kedua, yang menggunakan oksigen ya. Yang menggunakan oksigen ialah respirasi yang pertama. Yang kedua ialah pembakaran. Yang ketiga ialah pengaratan. Yang keempat juga respirasi ya. Sebab respirasi ini, pokok pun ada respirasi, tumbuhan ada respirasi, binatang haiwan pun ada respirasi, termasuk manusia. Apa maksud respirasi di sini? Respirasi di sini maksudnya kita menggunakan oksigen. Menggunakan oksigen dan kita keluarkan apa? Kita keluarkan karbon dioksida. Okey. Okey. Yang kelima ialah perebutan. Ya, perebutan bahan tumbuh juga dia menggunakan oksigen. Okey. Banyak benda yang memerlukan oksigen di sini. Cuma ada satu saja yang dia mengeluarkan oksigen. Yang ini tadi, yang pertama tadi, dia menggunakan oksigen. Yang menggunakan oksigen apa contoh? Respirasi, pembakaran, pengaratan, respirasi untuk haiwan dan perebutan bahan tumbuh dan organisma mati. Ini menggunakan oksigen. Kalau membebaskan oksigen, hanya ada satu proses saja, iaitu fotosintesis. Yang keluarkan oksigen hanya satu sahaja, iaitu fotosintesis. Daripada mana? Daripada tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau ni macam pokok, pokok-pokok lah. Ini semua yang menggunakan oksigen. Kamu bayangkanlah, penting atau tidak penting pokok ini. Pokok ini sangat penting ya. Tumbuhan hijau ini sangat penting sebab dia mengeluarkan oksigen. Nampak? Dia membebaskan oksigen. Kalau tidak ada oksigen, bahayalah kekurangan oksigen ya. Dan kita akan rasa lemas. Sebab manusia, semua benda hidup dia perlukan oksigen untuk bernafas. Kalau kurang oksigen, maksud dia susah kita hendak bernafas. Okey? Ini adalah contoh sukar oksigen. Yang lain-lain, kamu boleh baca dululah ya di dalam buku. Ada soalan? Tak ada. Okey. Kalau tidak ada, saya berhenti setakat ini sahaja. Nanti saya akan bagi latihan di dalam Telegram. Okey, tunggu dulu ya. Okey. Jadi pastikan kamu baca ya. Kalau boleh baca dulu muka surat 196 buku teks sampai muka surat 203 ini. Okey, untuk lebih faham apa yang saya terangkan. Ya. Kalau ada soalan boleh tanya di dalam grup Telegram, dan kalau ada latihan juga nanti saya akan bagi ke dalam di dalam grup Telegram. Okey. Sekarang pukul 12.56. Jadi kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya, iaitu hari esok. Ya. Besok saya akan mula pada pukul 8.45 pagi. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Kita jumpa besok ya. Okey. Boleh keluar kelas sekarang. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Okey, terima kasih. Bye.